walau karihal kafirun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuhan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita akan melihat beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah. Ya, jadi malam ini kita seperti mana biasa kita tadabbur Al-Quran. Jadi saya memilih ayat 120 ya, daripada surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan boleh ambil Al-Quran. Mari sama-sama kita melihat pesanan ya, mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Muka surat yang ke-19 ya, muka surat 19 surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 120 ya. Dan kita tengok masa nanti sampai mana kita boleh pergilah ya. Sekurang-kurangnya kita cuba habiskan satu muka ni ya, habiskan cerita dia. Jadi ayat 120 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lan tarda 'anka al-yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat yang biasa kita dengar. Cerita-cerita orang Yahudi dan Nasrani ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan lafaz walan ya. Lan di situ kalau kita boleh terjemahkan maknanya sekali-kali tidak. Maknanya sampai bila pun tidak akan berlaku. Ya, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil never ever. Ya. Jadi walan tardo. Jadi kata Allah walan tardo. Angka al-Yahud. Orang-orang Yahudi al-Yahud. Ya, al-Yahud ni bentuk dia plural. Kalau seorang kita panggil Yahudi, kalau ramai Yahud. Kita tambah alif lam di depannya al-Yahud ya, maknanya kita terjemah sebagai kumpulan atau golongan orang-orang Yahudi. Walan nasara, nasara juga adalah plural form ya, bagi perkataan Nasrani. Kalau seorang Nasrani, kalau ramai Nasara. Jadi kata Allah orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani ya, walan tardo angka, sekali-kali mereka ini tidak akan redha kepadamu ya, wahai Muhammad. Sebab Quran ni adalah percakapan ataupun mesej daripada Allah kepada Nabi ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi boleh sampaikan kepada umatnya di kalangan manusia dan jin ya. Sebab bila kita kata umat Muhammad, dia bukan manusia saja, dia jin ya, pun termasuk. Kerana jin juga macam manusia, ada yang beriman, ada yang kafir, yang munafik pun ada ya. Jadi kita solat maghrib tadi, sebenarnya yang solat bersama dengan kita bukan manusia saja, golongan jin pun ada ya. Mana jin yang beriman ada, cuma kita tak nampak dia ya. Tetapi tanggungjawab solat sama, manusia baik, jin baik ya. Jadi apabila orang Yahudi dan Nasrani tidak redha kepada kamu ya, Allah kata hatta tattabi'a millatahum, hatta sehingga tattabi'a kamu ikut ya, kamu turut millatahum. Millah ni maknanya agama ya, senang kita ceritakan agama lah, ataupun cara hidup ya. Kerana bila kita sebut Islam, Islam ni ialah cara hidup. Maksudnya cara ibadat ya, cara muamalah, cara kita berinteraksi dengan manusia, dengan alam ya, itu semua adalah Islam. Termasuk kita kata masuk tandas, keluar tandas, itu pun Islam aja. Ada doa masuk tandas kan, ada doa keluar tandas ya. Yang tak ada doa dalam tandas tak ada ya. Tapi masuk tandas ada doa, keluar ada doa, dalam tandas jangan doa. Itu tempat yang dilarang ya. Maksudnya Islam mengajar kita benda yang besar ya, dan benda yang kecil. Jadi benda kecil tadi termasuklah masuk tandas. Mana ada agama dalam dunia ni ajar macam tu, dan tak ada ya. Agama Islam, sebab tu kita kata Islam ni is a complete way of life ya. It's a complete way.
It's a way of life, betul? It's a complete way. Maknanya dia menyentuh setiap sudut kehidupan manusia. Jadi kata Allah, orang Yahudi maupun orang Nasrani, mereka tidak akan redha kepada kaum Muhammad, tidak akan redha kepada umat Muhammad, sehinggalah engkau mengikut agama mereka. Masuk mengikut agama mereka ni bukan makna kita masuk agama dia, dah. Sebab orang Yahudi dia tak welcome kita masuk agama dia. Ya, pernah tuan-tuan dengar pendakwah Yahudi? Kan tak pernah dengar. Pendakwah Kristian biasalah, ya. Pendakwah Yahudi tak ada. Kerana Yahudi, agama mereka adalah agama eksklusif. Eksklusif maknanya apa? Untuk orang-orang Yahudi saja. For members only, ya. Orang yang non-members, orang yang luar tak boleh masuk agama Yahudi. Kita tak boleh pergi ke website Judaism, kita mohon, ya, apply untuk jadi Yahudi, ya, online. Tak boleh, tak ada, ya, not available, kita kata. Jadi maksud dia nak kita ikut agama mereka tu ialah kita meninggalkan agama kita ataupun kita mengabaikan agama kita. Ya, itu maksudnya. Maknanya bukan kita masuk Yahudi, tapi kita mengabaikan agama kita. Sebagai contoh, ni dah hampir pukul 8. Kalau tuan-tuan tengoklah di jalan raya sekarang ni, ramai lagi saudara mara kita, orang Islam yang belum solat maghrib. Betul tak tuan-tuan? Ramai tuan-tuan. Ya. Yang masih lagi sibuk di kedai, ya, yang masih lagi di perjalanan tu mungkin kerana kesesakan lalu lintas lah, ya. Tapi maksudnya ada yang dalam hati dia tak terfikir pun nak sembahyang maghrib. Dia kata kalau tak sempat kan kita kotor lah, ya, waktu isyak. Jadi maksudnya ada yang meremehkan agama dia. Yang itu orang Yahudi suka, ya. Yang itu orang Nasrani suka. Kerana dia tak suruh kita keluar agama Islam, tetapi dia suruh kita kurangkan komitmen kepada agama. Itu maksud hatta tattabi'a millatahu, ya. Kemudian Allah sebut, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna hudallah huwal huda. Ya, sesungguhnya hudallah, petunjuk Allah itu ialah huwal huda. Itulah sebenar-benarnya petunjuk. Mana kalau petunjuk itu datang daripada orang lain, bukan petunjuk itu, ya, mesti datang daripada Allah. Maksudnya yang datang daripada Allah melalui Rasul, itu tak apa. Tapi melalui orang lain mungkin bukan petunjuk, ya. Kerana kata Allah, inna hudallah, sesungguhnya hidayah atau petunjuk daripada Allah itu huwal huda. Itulah sebenar-benarnya petunjuk, ya. Jadi kalau kita nak cari petunjuk, kena cari daripada kitab Allah, daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran jangan dibaca semata-mata, jangan sekadar dibetulkan tajwid dan makhraj hurufnya, ya. Tetapi hendaklah dipahami maksudnya. Kerana dengan memahami maksud Al-Quran, barulah kita tahu apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Wala in tabaqta ahwa'ahum, dan sesungguhnya jika ittabaqta, engkau yakni Muhammad dan umatmu, kalaulah engkau mengikut ahwa'ahum, ya, keinginan ataupun kemahuan mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, ba'dallazi ja'aka minal ilmi, ba'da, selepas, allazi ja'aka minal ilmi, selepas datang kepada kamu ilmu pengetahuan. Macam kita lah, ya, kita dah belajar agama, belajar akidah, belajar fiqh syariat, ya, kita belajar tentang akhlak dan seumpamanya, kita belajar tentang Islam, kita dah faham dah, ya. Tiba-tiba bila golongan Yahudi dan Nasrani ini ajak kita ke jalan yang bertentangan dengan ajaran yang kita faham, dengan ajaran Islam, kalau kita ikut, apa jadi tuan-tuan? Ya, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Jadi Allah kata orang yang ikut kemahuan, kehendak orang Yahudi dan Nasrani. Apa orang Yahudi dan Nasrani suka? Dia suka kita lambat-lambatkan solat. Ya, dia masalahnya tuan-tuan, dalam TV kita, minta maaf lah, saya cakap secara umum saja, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendakwah je saya cakapnya. Daripada pukul 7 sampai pukul 8 tu drama bersiri dalam TV tuan-tuan. Ya, drama bersiri. Ya. Jadi macam-macam cerita daripada hari Isnin sampai hari Ahad. Ya. Jadi yang hari Sabtu Ahad tu saya sempat tengok-tengok juga, ya, sebelum pergi kuliah, ya. Jadi apa tajuknya, ya?
asam pedas untuk dia ke apa? Ya, orang perempuan tahu lah ya. Orang lelaki mungkin tak tahu. Makna kita nak cerita tuan-tuan, ceritanya menarik. Ya, bersiri. Jadi pukul 7 sampai pukul 8 tak boleh di mana. Sedangkan itulah waktu kita nak datang masjid sembahyang maghrib tuan-tuan. Inilah waktu kita nak apa kita panggil dengan kuliah dan sebagainya. Ni pukul 8 habis tu, ya. Baru nak pergi sembahyang. Pukul 8 dah berita pula tuan-tuan. Ya, kita nak dengar apa perkembangan terbaru pula berita. Maknanya masa bila kita nak solat, ya. Masa bila nak khusyuk. Sila-sila kalau tengok drama tu maknanya bila iklan tu cepat-cepat ambil wuduk, ya. Iklan cepat-cepat ambil wuduk siap-siap. Tak sembahyang lagi, ya. Iklan lagi pakai telefon, ya. Iklan sekali lagi baru sembahyang cepat-cepat, ya. Maknanya doa kita tak baca lah tuan sebab lambat, ya. Surah lepas pun tak baca, ya. Baca Fatihah saja dia. Sebab dia dah belajar agama, dia tahu dah. Dia kata rukun solat kan Fatihah saja, surah tak payah baca. Surah tak payah baca. Kemudian rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi pun tak wajib, ya. Jadi maknanya itu yang apa ni tasyahud je tuan-tuan, ya. Sembahyang tasyahud saja. Sujud macam tu juga, ya. Cepat-cepat assalamualaikum warahmatullahi, terus lompat kali kata kursi nak tengok apa sambung cerita. Ini bukan tuan-tuan, tapi kebanyakan daripada kawan-kawan kita di rumah macam tu. Cuba kita bayang, ya. Masa bila kita nak khusyuk solat, ibadah kita ni pendek sangat sebab umat Muhammad. Sebab tu Allah suka banding umat Muhammad dengan Yahudi, dengan Nasrani. Kerana orang Yahudi Nasrani umurnya panjang-panjang. Nabi Musa AS ketika Allah wafatkan umurnya 120 tahun. Nabi Musa, ya. Abang Nabi Musa, Nabi Harun 123 tahun, panjang umur. Nabi Nuh AS 1780 tahun, panjang umur tu kan, ya. Orang kita saya tengok 2-3 hari lepas dalam TV Dunia jam 10 ke, ya. Orang tertua di dunia daripada jemput umurnya 100 berapa, 118 tahun gitu. Tapi dah tak larat dah, ya. Kita tak nak umur panjang sangat macam tu sampai tak boleh ibadah, nak buat apa tu kan. Sebab itu kita boleh minta umur panjang, tapi umur panjang dalam ibadah, ya. Sebab dalam hadis Nabi sebut, ya, apa ni, khairun nas, manusia yang paling baik man tala umruhu, orang yang panjang umur, wa hasuna amalu, panjang umur dan baik amalan dia. Tapi kalau kita dah sampai tak larat nak sembahyang nak apa, tak payah tuan-tuan, ya. Jadi kita minta supaya sihat, supaya boleh beribadah, ya, supaya boleh mengabdikan diri kepada Allah. Jadi bagi orang yang mengikut wala in tabata ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilmi, Allah kata ma laka minallahi min wali wala nasir. Kalau kita ikut jugalah apa ni kemahuan, ya, keinginan orang Yahudi dan Nasrani itu, maka Allah tidak lagi menjadi wali kita. Wali maknanya penjaga kita, wala nasir, dan tidak juga menjadi penolong kita. Allah tak jadilah. Mintalah kepada Tuhan yang lain, ya. Jangan minta kepada Tuhan yang namanya Allah Rabbul Jalil. Mana ada Tuhan lain tu kan? Tuhan satu dia kesal, ya. Itu ayat 120. Itu mukadimah kita pada malam ini. Seterusnya ayat 121. Allazina atainahumul kitab, ya. Jadi Allah kata allazina, orang-orang yang ataina, kami datangkan, kami berikan hum kepada mereka. Apa yang Allah bagi? Alkitab. Alkitab ni semualah, sama ada Taurat maupun Zabur maupun Injil maupun Al-Quran. Kemudian Allah kata yatlunahu, mereka membaca, mentilawahkan kitab itu haqqa tilawatihi, ya, dengan bacaan yang sebenar-benarnya, dengan cara baca yang sebenar-benarnya. Cara baca yang sebenar macam mana? Kita baca, kita fahami maksud dia, walaupun sikit, ya, sikit-sikit apa, satu perkataan bagi faham betul-betul. Jadi itu yang dituntut. Sebab kita khatam Quran, selalu dah khatam Quran, tapi khatam memahami makna Quran mungkin kita belum biasa lagi, ya. Jadi cuba ambil perhatian, tengok Quran tu satu-satu. Saya suka kalau tuan-tuan boleh beli apa, Quran per kata, ya. Yang macam depan saya ni, ya. Ini sangat menarik Al-Quran ni tuan-tuan, ya. Apa namanya? The Amazing Al-Quran, ya. Ini menarik tuan-tuan sebab dia
terjemahkan makna Quran itu satu perkataan demi satu perkataan, ya. Kemudian diberi tafsiran dia, ya. Ambil daripada hadis Nabi, ambil daripada kitab tafsir, ya, apa kita panggil Ibnu Katsir, ya, atau Bari, Jalalain dan sebagainya. Sangat menarik ya. Dia punya cerita. Ambil masa untuk kita mempelajari Quran. Ini kalau tuan-tuan baca sendiri pun boleh, ya. Di rumah lepas solat ke apa, ambil masa baca satu muka, ya, tengok makna dia, fahamkan apa perintah Allah. Itulah kewajipan kita sebagai Muslim. Tanpa mengira apa latar belakang tuan-tuan. Tuan-tuan engineer ke, ya, tuan-tuan accountant ke, itu kerjaya tuan-tuan. Tetapi dalam bab yang berkaitan dengan agama, semua orang wajib belajar, ya. Termasuklah kita kata tuntutan utamanya memahami kandungan Al-Quran. Jadi itu maksud yatlunahu haqqa tilawati, ya. Kemudian kata Allah, ulaika yu'minuna bihi. Mereka bukan saja membaca, cuba memahami, ya, tetapi mereka itu kata Allah yu'minuna bihi. Mereka beriman, yakin, ya, dengan apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian Allah sebut wa may yakfur bihi, ya. Dan sesiapa yang yakfur bihi, mengingkari kandungan Al-Quran itu, fa ulaika, maka mereka itu humul khasirun. Mereka lah orang yang rugi. Jadi di dalam ayat ini Allah bagi dua contoh. Contoh orang yang beruntung, orang yang rugi. Orang yang beruntung, dia ambil Quran, dia baca, dia fahami maksud, dia cuba, ya, melaksanakannya. Dia beriman dengan ayat-ayat tersebut, sama ada dia suka ataupun dia tak suka, ya. Tetapi yang satu lagi ialah orang yang mengingkari apa yang Quran sebut, dia tak mendengar. Dia kata ini zaman Nabi bolehlah, zaman sekarang tak boleh, dia tak relevan, ya. Dia boleh keluar perkataan begitu. Jaga-jaga tuan-tuan, ya. Ramai orang tergelincir akidahnya kerana lidah, ya. Sebab itu dalam Islam, kalau kita tak tahu akan sesuatu, kita tanya. Kalau kita tak tahu orang tanya kita diam, itu jauh lebih baik, ya. Kerana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sebut, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Jadi Nabi kata, man kana, sesiapa yang yu'minu billah, beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah ia berkata yang benar, berkata yang baik. Jadi kalau kita nak cakap benda baik, ya. Kalau kita tak tahu nak cakap benda baik, kita tak ada idea, tak ada ilmu pengetahuan, maka auliyasmut, ataupun hendaklah dia diam, ya. Itu jauh lebih baik daripada kita bercakap benda yang kita tak ada ilmu, ya. Jadi kalau mereka mengingkari, maka mereka itu humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang rugi, ya. Ayat 121 selesai. Ayat 122, ya Bani Israel. Jadi Allah sebut kepada Bani Israel. Tadi Allah sebut orang Yahudi, yang ini Allah sebut Bani Israel. Ada beza ke Yahudi dan Bani Israel? Mestilah ada beza, ya. Kerana Bani Israel merujuk kepada anak-anak keturunan Israel. Siapa dia Israel? Israel adalah Nabi. Siapa tu? Israel Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub. Jadi dalam bahasa Bible dipanggil Jacob, ya. Tapi saya tak suka Jacob ni sebab nama biskut tu, ya. Jadi kan tak sedap, ya. Jadi tak sedap panggil Jacob tu, ya. Panggil Yakub, ya. Itu bahasa dia. Jadi Allah kata, wahai anak-anak keturunan Israel, ya. Jadi anak keturunan Nabi Yakub ni ada 12 orang. Antaranya yang menjadi Nabi ialah Nabi Yusuf, ya. Jadi ada 12 semua, ya. Ada Yahuda, ada Ruben, ada Syamun, ya. Ada Bunyamin, ada Nabi Yusuf, ada 12 adik-beradik. Daripada 2 emak dan 2 hamba saya, ya. Sebab zaman Nabi Yakub pun dibenarkan seorang lelaki itu memiliki hamba saya. Macam Nabi buat juga, ya. Nabi pun ada hamba saya semasa baginda hidup. Ada 2 hamba saya Nabi, ya. Antaranya ialah Maria Al-Qibtiyah. Jadi kita betulkan, Maria itu bukan isteri Nabi. Dia adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh Nabi, tetapi dia boleh diperlakukan macam isteri. Sebab itulah Maria mengandung, melahirkan anak namanya Ibrahim. Ibrahim bin siapa?
Ibrahim bin Muhammad. Maknanya Ibrahim adalah anak sahtaraf, ya, anak kepada baginda Nabi. Walaupun Maria adalah seorang hamba sahaya, tapi jangan kata gundik tak halal, ya. Ini hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, Raja Muqawqis, kepada baginda Nabi, ya. Jadi itu hamba sahaya. Zaman Nabi Allah Yaqub sama, boleh, ya. Jadi ada 4 orang, 2 isteri, 2 hamba sahaya. Kemudian jumlah anak kepada Nabi Yaqub adalah 12 orang. Tetapi daripada 12 yang jadi Nabi seorang je, Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf. Tapi keturunan adik-beradik yang lain, itu jadi Nabi-Nabi belaka, ya. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ya, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Daud, Sulaiman, ya, Syuaib, ada 12 semua. Tadi anak dia 12, anak Nabi Yaqub, tapi keturunan dia yang jadi Nabi campur Nabi Yusuf, totalnya 12 orang juga. Ya, kerana itu mudah kita nak ingat. Dalam Quran ada surah Yusuf, ya, surah Yusuf. Kalau orang tanya kita surah Yusuf surah yang berapa? Senang ingat, surah 12. Ya, kerana adik-beradik Nabi Yusuf berapa orang? 12 orang. Itu senang kita nak ingat, ya. Nah, bila Allah sebut Bani Israel ini ketika mereka masih beriman, dipanggil Bani Israel. Tetapi ketika mereka mengingkari perintah Allah, jadi jahat mereka, maka Allah panggil mereka Al-Yahud, ya. Jadi Al-Yahud itu konotasi dia negatif. Kalau Bani Israel masih ada yang beriman dan sebahagian lagi mengingkari, maknanya boleh dua-dua. Jadi kata Allah, wahai anak-anak keturunan Nabi Yaqub, uzkuru, ingatlah oleh kamu nikmati, ya, nikmat aku, allati yang an'amtu alaikum, yang aku telah beri nikmat kepada kamu. Jadi maknanya Bani Israel ni Allah bagi nikmat macam-macam. Ya, Nabi Musa sendiri dia kata, mukjizatnya pelbagai, ya. Jadi tongkatnya boleh bertukar menjadi ular yang sangat besar, ya. Daripada tangannya keluar cahaya yang terang benderang. Kemudian terbelah lautnya bila dia ketuk tongkatnya pada air, ya. Kemudian keluar air daripada batu yang diketuk oleh Nabi Allah Musa AS, macam-macam dia punya kelebihan dia, ya. Jadi Allah suruh anak-anak keturunan Bani Israel, maknanya Nabi Yaqub punya keturunan, supaya mengingati, ya, nikmat, pelbagai nikmat yang Allah telah bagi kepada mereka, ya. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan kata Allah, sesungguhnya aku faddaltukum, aku telah melebihkan kamu, mengutamakan kamu, 'alal alamin, berbanding dengan golongan yang lain. Ini zaman dulu, sebelum daripada Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebelum umat Muhammad ada, Bani Israel lah yang paling hebat, ya. Kerana Allah sebut. Sebab itu ayat ini sebenarnya betul kalau dibandingkan dulu semasa Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi rasul. Tapi lepas Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, tak ada dah, ya. Bani Israel dah jadi umat yang hina kerana mereka meninggalkan agama. Kerana itu pada malam Mi'raj, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Isra Mi'raj, ketika Nabi sampai ke Al-Masjidil Aqsa, yang menjadi imam solat bukan Nabi Sulaiman. Patutnya Nabi Sulaiman jadi imam, kerana Nabi Sulaiman menjadi raja di Palestin. Nabi Daud boleh jadi imam, ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya atau Nabi Isa. Kerana pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diminta, ya, oleh Jibril menjadi imam, kerana nak memberi isyarat telah bertukar, ya, apa kita panggil world order, ya, pemerintahan ataupun kita kata kekuatan, ya, kekuasaan di dalam kepimpinan dalam alam ini daripada Bani Israel telah pindah kepada Bani Ismail. Siapa di Bani Ismail? Nabi Muhammad, ya, sebab Nabi Muhammad datang daripada keturunan Ismail. Ismail siapa dia? Anak dari Nabi Ibrahim, ya. Jadi bertukar Bani Israel kepada Bani Ismail, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh, ya? Okey. Seterusnya ayat 123. Wattaqu, kata Allah, ya, takutlah kamu, yauman, ya, suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Jadi takutlah kamu, ini Allah perintah atau Allah sebut kepada semua umat manusia, tak kira daripada golongan mana.
umat Nabi Adam ke, Nabi Idris ke, Nabi Nuh ke, ya, Nabi Yunus ke, Nabi Yakub ke, semua, supaya takut, ya, atau berjaga-jaga untuk menghadapi satu hari yang la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Satu hari di mana tidak ada orang yang boleh membela termasuk dirinya sendiri, tak boleh juga. Walaupun di dunia ni dia jadi, kita kata, pembuat yang paling hebat, ya. Bila ada kes-kes besar, orang engage dia. Orang engage dia punya, apa kita panggil, konsultansi, ya, ataupun dia punya legal firm, kerana dia seorang lawyer yang hebat, ya, pandai, kita kata bercakap, pandai berhujah. Tapi di akhirat besok minta maaf, ya, kerana kehebatan lidahnya bercakap, tak boleh cakap lagi. Lidah tak boleh cakap juga, ya. Yang bercakap adalah tangan kita, ya. Mana Ustaz tahu Quran sebut, ya, dalam surah Yasin kan selalu kita baca, ya, apa Quran kata, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari tersebut, ya, pada hari di mahsyar besok, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup, ya, kami, apa kita panggil, seal, ya, mulut-mulut kamu. Mana mulut tak boleh cakap. Wa tukallimuna aydihim, yang bercakap ialah tangan-tangan. Tangan bercakap. Cuba tuan-tuan tengok tangan tuan-tuan, ada mulut tak? Tak ada kan? Tapi tangan bercakap. Macam mana? Tak payah tanyalah. Itu cerita di akhirat besok. Wa tashhadu arjuluhum, kaki jadi saksi, ya, bimakan yaksibun, terhadap apa yang mereka telah buat masa di dunia, ya. Jadi maksudnya, kalau dia hebat di dunia, ya, dia boleh putar alam, itu di dunia. Di akhirat besok tak boleh lepas, ya. Kerana yang bercakap adalah tangan yang cakap, ya. Jadi ini yang kita nak sebut di dalam ayat ini. Allah bagi tahu, bimbang dan takutlah kamu, ya, kepada hari yang tidak ada seseorang pun boleh menolong seseorang yang lain. Diri dia pun dia tak boleh tolong, ya. Jangan kata tolong orang lain. Wala yuqbalu minha adlun, tidak diterima sebarang tebusan, ya. Macam orang yang kena tangkap, kena culik, kalau dia nak lepas, kan keluarga dia kena bayar tebusan, ya. Tapi di akhirat tak boleh, tuan-tuan, ya. Walaupun di dunia dia kaya raya, keluarganya ataupun siapa saja tidak boleh, ya, melepaskan dia dengan duit tebusan, tak boleh. Wala tanfa'uha syafa'atun, syafaat pun tidak boleh beri manfaat kepada dia, ya. Kalau dia tak beriman, tak boleh, ya. Kemudian wala hum yunsarun, dan mereka tidak ditolong, tak dapat bantuan juga, ya. Di akhirat kita sendiri-sendiri, ya. Kerana kalau kita nak minta tolong masih di dunia, ya. Sebab tu minta tolong melalui sembahyang berjamaah, ya. Kita solat berjamaah, Allah bagi 27 darjat lebih berbanding orang yang sembahyang sendirian, ya. Kita tolong menolong sesama kita, itu semua kita boleh buat masa di dunia. Di akhirat tak boleh, tuan-tuan, ya. Jadi ayat ini 123 memberi gambaran kepada kita bahawasanya pertolongan itu datang daripada amalan kita di dunia. Jadi masa kita hidup dunia ni, kita buat investment sebanyak mungkin, ya. Kita buat pelaburan untuk hari akhirat sebanyak mungkin. Jadi panggil saham akhirat, ya. Supaya apabila kita dibangkitkan oleh Allah di akhirat besok, kita ada pembantu kita, amal kita. Tapi kalau amal tak ada, macam mana, ya. Seterusnya, wa izi betala Ibrahim rabbu bi kalimatin, ya, fa atammahunna. Ini menarik, tuan-tuan. Ini cerita Nabi Ibrahim pula, ya. Jadi maksudnya walaupun kita melihat pada muka surat yang sama, halaman yang sama, tetapi ceritanya macam-macam, ya. Allah cerita macam-macam. Allah mula dengan cerita Yahudi Nasrani, ya. Allah sebut tentang orang-orang Bani Israel, ya. Allah sebut orang beriman, orang yang kufur. Sekarang ini cerita tentang Nabi Ibrahim pula. Allah kata wa izi betala Ibrahim, ya, Rabbu, ketika mana Allah telah menguji Nabi Ibrahim. Siapa yang uji? Allah yang uji, ya. Kerana kalau kita tengok dia punya baris ni, wa izi betala Ibrahim, mim tu barisnya fathah, ya. Jadi kalau tuan-tuan yang berminat boleh tengoklah, ya. Cuba tengok Ibrahim Rabbu. Jadi Allah tak kata wa izi betala Ibrahim Rabbahu, Allah tak kata macam tu. Sebab dalam bahasa
hari tuan. Ya. Jadi oleh kerana itu kita tengok siapa yang menguji Nabi Ibrahim, Rabbu, Allah Tuhannya, ya, kerana Rabbu, ya, bukan badannya Rabbah tapi Rabbu, maknanya Allah yang menguji Ibrahim. Ibrahim barisnya fathah, barisnya atas, menunjukkan Nabi Ibrahim lah yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Jadi kalimat ni kita uraikan, ya, tengok daripada tafsiran para ulama, ya. Kalimatin di sini maknanya perintah dan larangan. Apa perintah dan larangan tu? Nanti kita boleh tengok dia punya maksud dengan lebih mendalam, ya. Jadi Allah uji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Jadi kalimat tu apa antara maksudnya? Antara maksud kalimat tu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim supaya melakukan perkara-perkara yang menjadi sunnah para nabi dan rasul, ya. Jadi antaranya apa? Kebersihan, ya, kebersihan. Diperintah supaya membersihkan diri, ya. Maknanya bulu-bulu pada tubuh badan kita, ya. Bulu hari-hari pada kemaluan itu kena buanglah, ya. Jangan biarkan kita kata sampai semak samun, ya. Ataupun bulu ketiak, ya. Bulu ketiak kena cabut, ya. Kalau tak tahan cabut, gunting. Kalau tak tahan, buat macam mana pun, ya. Tapi jangan biarkan sampai kita kata bila akan takbir Allahu Akbar orang berbau semacam itu, ya. Kita kata bersihkan diri. Itu antara perintah Allah dan Rasul, ya. Kita ingat benda itu kecil saja, ya. Benda itu tak kecil, benda itu besar. Kerana ia akan menambahkan timbangan amal baik kita besok di akhirat, ya. Cerita panjang macam-macam, tapi itu antara makna yang boleh kita sebut. Termasuk yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah cara-cara menunaikan haji. Dia panggil manasikul hajj, ya, cara buat haji. Sebab itu banyak daripada amalan kita zaman umat Muhammad ni kita ambil daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Tawaf, kita kata keliling Kaabah 7 kali, ya. Kemudian solat di belakang makam Ibrahim, sa'i daripada Safa dan Marwah, ya. Kemudian kita kata apa lagi, ya, yang disebut macam-macam, ya, melontar, jamrah, ya, dan seumpamanya. Dan itu semua adalah cara manasik haji yang dibuat oleh zaman Nabi, dibuat pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Kemudian diikuti oleh orang Arab, ya. Tapi oleh kerana zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad tu jauh sangat. Sebab Nabi Allah Musa, Nabi Muhammad dengan Nabi Isa saja bezanya 570 tahun. Nabi Muhammad, maksudnya selepas Nabi Isa lahir pada tahun 1 Masihi, lah. Nabi Isa lahir sebab tu dipanggil tahun Masihi, kerana diambil daripada gelaran Nabi Isa Al-Masih. Sebab tu dipanggil tahun Masihi, ya. 570 tahun selepas Nabi Isa lahir barulah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jarak dia hampir 600 tahun. Itu baru Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Sulaiman, Nabi Isa dengan Nabi Sulaiman 900 tahun. Ya, ini semua tuan-tuan boleh dapat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ya. Jadi 900 tahun. Nabi Sulaiman sampai Nabi Musa 900 tahun lagi. Maknanya Nabi Musa sampai Nabi Isa ya 1800 tahun. Campur dengan Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, ya. Campur 600 tahun tadi, maknanya 2400 tahun. Itu Nabi Musa. Belum lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maknanya lebih pada 3000 tahun. Ya, antara jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat. Sebab itulah ritual haji telah bercampur bau. Ya, ada tokoh tambah. Ya, jadi oleh kerana itu kita diutuskan, ya. Allah utuskan Nabi Muhammad kepada kita untuk mengajar, untuk memperbetulkan, ya, apa yang telah kita buat salah dulu. Jadi Nabi Ibrahim dah tunjuk, tapi oleh kerana terlalu lama orang dah luput, dah campur bau dengan benda lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk memperbetulkan. Ya, itu salah satu daripada maknanya juga. Fa'atammahunna, maka ia telah menyempurnakannya. Ya, jadi maksudnya bukan kata-kata biasa, tapi kata-kata yang penuh dengan apa kita panggil hikmah, ya, perintah daripada Allah, dan Allah telah menyempurnakannya.
Allah sempurnakan. Ya. Qala, kata Allah, inni ja'iluka lin-nasi imam. Jadi oleh kerana Nabi Allah Ibrahim telah patuh perintah Allah, apa Allah perintah dia buat, apa Allah larang dia tinggal, maka Allah bagi anugerah kepada dia. Apa dia? Allah kata, inni, sesungguhnya aku ja'iluka linnas, ya, aku akan jadikan engkau, yakni Ibrahim, linnas, kepada umat manusia, imam. Jadi Allah nak lantik Nabi Ibrahim sebagai imam. Imam ni maknanya ketua lah, ya, bukan imam solat saja, imam dalam kehidupan. Qala, ya, kata Nabi Allah Ibrahim, wa min zurriyati, mana Nabi Ibrahim dia ingat kepada anak dia juga, ya, tak kat aku saja, anak-anakku, zuriatku macam mana. Jadi maknanya ini sifat seorang ayah, ya. Walaupun Allah bagi dia kelebihan, tapi dia ingat anak-anak dia juga. Bukan makna pelepah diri saja dah, ya. Jadi bila Nabi Ibrahim kata qala wa min zurriyati, qala, ya, kata Allah, la yanalu ahdiz zalimin, tidak akan mendapat, ya, ataupun tidak akan mencapai janji aku, maknanya janji syurga, ya, janji kebaikan, janji pahala, az-zalimin, orang-orang yang zalim. Orang zalim tak akan dapat, ya. Jadi kalau anak-anak keturunan Nabi Allah Ibrahim beriman macam Nabi Ibrahim, mereka akan dapat kejayaan, mereka akan jadi pemimpin. Tetapi kalau mereka mengingkari, jadi orang zalim, mereka tidak akan dapat mencapai apa yang Allah janji tadi. Seterusnya ayat 125, ya, ini pun menarik juga ayat ini. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnas. Jadi Allah sebut, ya, dan ingatlah kata Allah, ketika mana ja'alna, kami menjadikan al-baita, ya, al-baita ni maknanya Baitullah, rumah Allah, Kaabah, masabatan linnas, sebagai tempat berhimpun, berkumpul, ya, linnas, umat manusia, wa amna, dan juga tempat yang aman. Cuba tuan-tuan tengok, apa ni, tuan-tuan yang dah biasa pergi, ya, haji ke umrah ke, kita tengok di Kaabah ni, ya, semua manusia daripada seluruh pelosok alam, ya, Afrika lah, ada Arab lah, Melayu, Jawa, apa semua ada, ya. Kerana apa? Kerana memang Allah dah jadikan Baitullah ini sebagai masabatan linnas, sebagai tempat perhimpunan, semua orang datang sana, ya. Kalau kita kata London bukan semua orang pergi, ya. New York bukan semua orang pergi, tapi maka semua orang berusaha untuk pergi ke sana sebagai tempat yang aman damai, ya. Jadi adalah juga orang bergaduh bertengkar tu adalah, ya. Tapi secara umumnya bila kita sampai di Makkah ni, semua orang dia punya matlamatnya ibadat, ya. Sebab itu kita di Makkah ni kadang-kadang tak sempat tengok handphone pun, ya, kerana sibuk beribadat, ya. Jadi maksudnya orang bagi masa, bagi tumpuan, tinggalkan, ya. Walaupun kita kata mungkin panggilan terpenting, tetapi kita nak fokus, ya. Kita offkan telefon. Ada seorang sahabat saya, seorang peniaga, ya, orang korporat lah, orang besar. Jadi dia pergi ke Mekah, masa dia duduk di Mekah tu 8 hari tak buka handphone tu, dia offnya, ya. Jadi maksudnya betul-betul dia nak fokus, sehingga keluarga dia rasa bimbang pasal orang telefon dia, ya. Jadi tak ada jawapan, ya. Nombor yang anda dial, ya, berada di luar kawasan kamu, ya. Tak pandai lah, tapi macam tu lah, ya. Jadi maknanya apa kita bagi, tak boleh nak telefon sampai orang apa kita bagi, keluarga dia bimbang. Cuma dia kata pasal dia nak fokus, lepas 8 hari nak balik, okey, baru buka, sampai pada begitu, ya. Dan Allah sebut wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, dan ambillah kata Allah min maqami Ibrahim, ya, daripada maknanya tempat berdekatan dengan makam Ibrahim tu, ataupun lebih tepat lagi di belakang makam Ibrahim, musalla, sebagai tempat solat. Itu yang ayat ni lah yang menyebabkan kita bila tawaf, kan, bila kita dah tawaf selesai 7 pusingan, kita cari tempat di belakang makam Ibrahim, walaupun tempat tu agak sempit lah, ya. Jadi kita belakang sikit tak apa, ya. Kita cari tempat untuk kita solat, kerana Allah sebut wattakhizu, ambillah oleh kamu, ya, min maqam Ibrahim, tempat dekat dengan makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Jadi di sini disebut sebagai makam. Jadi makam ni bukan makna kubur, tuan-tuan, ya.
Sebab saya pernah bawa jemaahnya, bila dia sampai dekat makam Ibrahim, dia kata kecilnya kubur Nabi Ibrahim. Ya, siapa bagi tahu benda itu kubur? Dalam bahasa Arab kubur maqbarah. Ya, yang ini maqam. Maqam maknanya batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk membina Kaabah. Maksudnya Nabi Ibrahim pijak atas batu tu. Sebab itulah ada kesan tapak kaki dia kan. Cuba tuan-tuan tengok betul-betul ya. Jadi atas itulah Allah bagi kelebihan kepada Nabi Ibrahim untuk membina semula Kaabah. Bukan Nabi Ibrahim bina Kaabah ya. Kena betul kan? Nabi Ibrahim bukan membina Kaabah. Nabi Ibrahim membina semula. Ya. Jadi buktinya nanti tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Baqarah juga ya. Mana ayat dia? Ayat selepas daripada ayat ini. Kalau kita sempat kita tengok nanti ya. Ayat 127 surah Al-Baqarah. Ketika mana Nabi Ibrahim mengangkat yakni membina semula bangunan Kaabah yang telah runtuh ya. Kerana semua nabi dan rasul semuanya tawaf, semuanya melakukan haji ya. Di mana? Di Kaabah. Daripada zaman Nabi Adam. Kalaulah Nabi Ibrahim yang bina Kaabah, Nabi Adam tu dia tawaf dekat mana? Ya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Ya. Ini nabi-nabi ini yang datang sebelum Nabi Allah Ibrahim. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Barulah Ibrahim. Ibrahim nombor 6. Jadi yang 5 depan ni, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh ni tawaf dekat mana? Mereka juga tawaf di Baitullahil Haram, di Kaabah. Maknanya yang bina Kaabah pertama sekali bukan Nabi Ibrahim. Ya, yang binanya siapa dia? Kata Nabi, yang binanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi kita bagi laluan dulu pada azan ya, sebelum kita sambung insya-Allah. Jadi ayat yang ke-125 ya, Allah sebut ketika mana Allah jadikan Al-Bait yakni Baitullah itu sebagai masabah ya, masabah itu maknanya tempat berhimpun, tempat orang mendapat pahala ya. Daripada kata sawab maknanya pahala, anugerah daripada Allah. Jadi masabah tempat orang buat pahala di Mekah lah tu ya. Sebab itu pahala digandakan orang. Sebab itu kita tengok bulan Ramadan ya, banyak orang berkusuk-kusuk pergi umrah kan di Mekah ya. Kerana apa? Bukan kerana bulan Ramadan pakej paling murah, bukan ya. Bulan Ramadan pakej paling mahal. Tapi orang pergi ke Mekah ya. Kalau kita fikir secara logik, kita fikir secara ekonomi ya, sudah tentulah kita pergi Mekah masa orang tak ramai pergi kan. Sebab senang kita nak tawaf, nak cium Hajar Aswad ya. Sudah tentu kita pergi waktu kita kata bukan cuti sekolah ya. Kalau cuti sekolah kita tahulah ramai ya. Kita pergi waktu harga paling murah. Tapi waktu Ramadan lah orang paling ramai ya. Macam nak musim haji kita kata, penuh sampai ke bumbung tuan-tuan ya. Orang sembahyang sampai ke bumbung ya, sampai tak ada tempat. Maknanya bumbung tu penuh tuan-tuan. Yang ada dia punya macam menara dia tu ya. Kalau boleh peluk menara tu, orang sembahyang kat situ tuan-tuan. Maknanya nak bagi tahu penuh orang. Kerana apa orang pergi pada bulan Ramadan? Kerana kita tahu ya, umrah dalam bulan Ramadan. Umratun fi Ramadan tafdulu ya. Apa kita bagi ya. Umratun fi Ramadan ya. Umrah yang dilakukan pada bulan Ramadan ini dia menyamai ya. Menyamai apa? Menyamai haji, pahala haji. Dalam riwayat lain kami sebut hajjun atau hajjin ma'i ya, haji bersama dengan aku. Maksudnya dari segi kelebihan orang tahu ya, sembahyang 100,000 kali ganda. Orang nak puasa situ ya. Orang nak keluar zakat, orang nak bagi sedekah dan sebagainya kerana kelebihan dari. Sebab itu disebut masyarakat linnas kepada umat manusia. Kemudian maka Ibrahim tadi kita dah jelas ya. Seterusnya Allah kata wa ahidna ila Ibrahim, dan kami telah perintah kepada Ibrahim ya, kepada Ibrahim wa Ismail dan kepada Ismail antahhira baitiya, supaya kedua-dua mereka membersihkan rumah aku yakni Baitullah litaifin, kepada orang-orang yang tawaf ya, wal akifin, kepada orang yang beriktikaf. Tawaf pun ramai, iktikaf pun ramai. Wal ruk'a as-sujud, dan juga orang yang rukuk dan orang yang sujud. Jadi maknanya memang tempat
tempat disebut Baitullah ni, orang suka tawaf, ya, orang suka beriktikaf, orang rukuk dan sujud, melakukan solat dan seumpamanya. Jadi memang betul lah, ya. Kerana kita tahu Allah yang menjadikan Baitullah ini sebagai tempat beribadah. Orang suka datang, minat nak datang, ya. Mungkin kita kata kalau tempat lain pergi sekali dah jemu dah tuan. Tapi kalau walaupun tempat tu cantik, ya, kita kata orang pergi Bali contoh kan, pergi Lombok ke apa, ya. Pergi memang cantik tempat dia. Tapi pergi sekali orang ajak pergi lagi, tak apalah, ya. Syukurlah. Tapi Mekah ni dengan panas dia tuan, ya. Dengan selipar hilang lagi, ya. Dengan macam-macam benda. Tapi orang tu pergi juga. Kerana apa? Inilah dia. Kerana Allah telah menjadikan dia sebagai masabatan linnasi wa amna. Ya, itu dia punya cerita. Okey, ya, seterusnya. Ayat yang seterusnya. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadi ini doa Nabi Allah Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini dia ingat akan dia punya keturunan akan datang. Sebab tu dia tadi fikir tentang zuriat dia. Zuriat keturunan. Termasuklah Nabi Muhammad dan seterusnya, ya. Jadi wa iz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadza baladan. Balad ni mana negeri, negeri Mekah ni. Ya. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah, jadikanlah ya Allah negeri Mekah ini sebagai baladan aminah, sebagai bumi atau negeri yang aman. Ya. Sebab tu tuan-tuan, orang yang banyak masalah pun, ya, beli package umrah pergi Mekah, tenang dia tuan. Ya, balik Malaysia serabut balik, ya. Tapi duduk di sana tenang. Ya, kita tenang, relax, tengok orang, ya. Jadi sebab apa tuan-tuan? Sebab macam tadi lah, ya, memang dah disebut macam tu tempat tu. Diminta oleh Nabi Allah Ibrahim sebagai baladan aminah. Kemudian seterusnya apa Nabi Ibrahim minta? Warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah rezeki kepada penduduknya, kepada orang yang datang, ya, ke mana tuan-tuan? Ke Makkah ini, termasuk kita minas samarat, daripada buah-buahan. Kita pergi Mekah, Mekah mana ada ladang tamak, tak ada tuan-tuan. Ya, mana ada package bawa tuan-tuan pergi ladang tamak di Mekah, terkejut kita tuan-tuan. Ya, sebab ladang tamak duduk di Madinah, bukan duduk di Mekah. Ya. Belum ada lagi ladang tamak di Mekah. Pokok tamak yang hidup tepi jalan tu pun sebab ada sprinkler, ya, ada air menitik, itu yang hidup tu kita kata, ya. Jadi maknanya nak beritahu tak ada pun, tapi kita tengoklah sekarang tuan-tuan, ya, tak percaya tuan-tuan masuk ke Ben Daud, keluar daripada King Abdul Aziz punya gate tu, masuk ke Ben Daud, macam-macam jenis buah ada. Yang tak ada durian dia tuan-tuan. Ya, durian rambutan tak ada. Ya, pokoklah nak cari pulasan ke tak ada tuan-tuan, ya. Tapi buah lain ada belaka. Minas samarat. Samarat mana buah-buahan. Biasa tuan-tuan, ya. Ini pengalaman saya juga lah, ya. Terutamanya bulan Ramadan lah, ya. Bulan Ramadan tu mungkin buah tamak lah. Tapi kadang kita duduk, ya. Ini bulan di luar Ramadan. Kita duduk tengah ngaji ke apa, ya. Tengok-tengok ada satu pakcik, tak tahu daripada Afghanistan ke, ya, daripada Turkmenistan yang tantan ke, tuan-tuan, ya. Dia bukan faham pun, dia tengok kita, dia suka, tuan-tuan. Dia duduk dekat, dia dengar kita mengaji, dia suka, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang kita tengok dia menangis, tuan-tuan. Bukan dia faham. Dia tengok kita bukan Arab, ya. Kalau macam kulit saya mana kulit Arab ni, kulit Jawa, tuan-tuan, ya. Bila dia tengok kita, dia kata orang ni bukan Arab tapi baca Quran, nampak sedap, dia kata, ya. Bukan sedap mana pun, tapi maknanya sedap pada dia baca lah pun, ya. Jadi dia tengok kita, orang mungkin dia suka, ya. Bila kita menulis, kita jumpa dia nampak kita bersalam dan sebagainya, ya. Jadi kita pun baca balik. Bila kita tengok balik, dia dah tak ada, tuan-tuan. Kita kata siapa yang ada salam tadi, ya. Oh, ingat malaikat ke apa, ya. Rupanya dia pergi, dia keluar. Dia pergi ke Ben Daud ke apa, dia beli makanan dia. Ya. Dia rasa dia suka nak kongsi dengan kita. Ya. Jadi tengah kita baca, tuan-tuan, tiba-tiba satu tangkai anggur apa ni dekat Quran kita. Kita pun tengok pakcik tadi, ya. Maknanya betul kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu, rezekikanlah ahli Mekah ni ataupun siapa yang datang untuk buat ibadah di Mekah ni minas samarat, daripada buah-buahan. Tapi jangan tuan-tuan ingat buah-buahan turun daripada langit pula, tak, ya. Maksudnya Allah bagi kita dalam bentuk makanan buah-buahan, ya. Sebab tu Allah sebut minas samarat. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Sesiapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat,
tengok, kita kata orang daripada Afghanistan, daripada sebahagian daripada India dan sebagainya. Dia kalau tuan-tuan tanya lah, ya, package siapa ambil? Kita package macam-macam, ya. Kita tanya dia package siapa. Jadi duduk hotel mana? Dia kata ni lah hotel, ya. Depan kawasan apa tu tuan-tuan. Dia tidur situ je, selama je tuan-tuan. Dia dengan isteri dia, dengan anak dia, bawa anak kecil pula. Orang Malaysia mana ada pergi haji bawa anak kecil, ya. Tapi kita tengok sampai begitu dia punya hebat dia tuan-tuan, ya. Tidur macam tu je. Kita kadang-kadang, ya, hotel apa ni, aircon tak berfungsi pun kita dah mengadap dah tuan-tuan, ya. Kita dah komplain dan sebagainya. Kita tengok dia tak ada aircon, tak ada apa tuan-tuan, ya. Hotel dia berbintang-bintang tuan-tuan, ya. Kerana dia bila tengok atas memang banyak bintang, ya. Maksudnya sampai mereka begitu, ya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana jangan bimbang, ya. Allah dah beritahu, warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Orang beriman dengan Allah, orang beriman dengan hari akhirat, jangan bimbang, Allah akan bagi dia rezeki yang melimpah ruah, ya. Qala wa man kafar, kemudian Allah berkata, wa man kafar, sesiapa yang mengingkari. Tadi orang beriman, Allah bagi rezeki, Allah bagi keamanan dalam hati dia. Tapi bagi orang yang ingkar, fa umattihu qalilan, maka Allah bagi dia kesenangan yang sementara, ya. Cuba kita tengok, ya, orang yang tak nak sembahyang betul, ya. Kita pagi keluar nak pergi sembahyang subuh, dia jogging lah tuan, ya. Badan bukan main sihat lagi. Jadi tiba-tiba dia dengar kita sakit, dia kata, orang yang rajin sembahyang pun sakit. Tak pernah sembahyang tapi tak sakit, dia kata, ya. Sombong je tuan. Jadi sebenarnya kata Allah, wa man kafara, sesiapa yang ingkar perintah Allah, fa umattihu qalilan, kami bagi dia kesenangan yang sementara, sedikit Allah bagi, ya. Sekarang memang sihat, tapi kejap lagi bila Allah datangkan sakit baru dia tahu, ya. Summa tarru, kemudian, ya, kami apa kita bagi diberi mudarat kepada dia, ya, dipaksa ke atasnya, ila azabin nar, kepada azab neraka. Jadi maknanya akhir nanti tahulah dia di mana tempat dia. Dan Allah kata wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kita ada masa sikit, kita boleh tengok ayat yang saya janji tadi. Sebelah saja tuan. Ayat berapa? Ayat 127. Ya. Tadi kita janji 120 sampai 126. Ni ada masa sikit, kita tengok ayat yang terakhir, ya. Ini bonus tuan, ya. Pasal kita janji dia satu muka aja. Mana ni bonus? Malam Allah bagi kita rezeki, ya. Bonus dia ayat 127. Apa Allah sebut? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ingatlah ketika mana Ibrahim yarfa'u al-qawa'ida minal bait. Ketika mana Nabi Ibrahim mengangkat, menaikkan, ya, bukan mana Nabi Ibrahim bina, ya. Betul lah bina semula. Kerana yang membina Kaabah ni ialah Nabi Adam AS bersama anak-anak dia, ya. Kerana Nabi Adam adalah manusia pertama yang tawaf di Kaabah. Manusia pertama tawaf di Kaabah. Kerana Nabi Adam manusia pertama, sudah tentulah dia manusia pertama yang tawaf di Kaabah. Takkan Nabi Musa pula, takkan Nabi Muhammad. Misalnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, barulah datang Nabi Ibrahim. Tetapi kita kena ingat, selepas Nabi Adam, selepas Nabi Idris, zaman Nabi Allah Nuh, Allah datangkan banjir besar. Ya, kita dah bincang di sini, ya. Bulan 2 bulan yang lalu tuan-tuan boleh tengok balik rakaman dia. Ya, kita cerita tentang surah Al-Qamar, cerita tentang banjir besar pada zaman Nabi Allah Nuh AS. Kita dah bincang panjang cerita dia. Tuan-tuan yang tak ada kesempatan boleh tengok balik, ya, apa ni video dia. Jadi kita bincang tentang Nabi Allah Nuh diuji oleh Allah dengan banjir besar. Banjir tersebut telah memusnahkan semua objek di atas muka bumi, ya. Termasuklah Kaabah dan juga Masjid Aqsa, ya. Jadi maknanya yang bina Kaabah bukan Ibrahim, dan yang bina Masjid Aqsa bukan Sulaiman, Nabi Sulaiman bukan. Yang binanya adalah Nabi Adam dan anak-anak dia. Siapa yang kata? Nabi Muhammad yang kata. Ketika mana Abu Zar Al-Ghifari datang jumpa Nabi, Abu Zar Al-Ghifari, ya. Ini sahabat besar dia. Abu Zar kata, ya Rasulullah, ya, di antara pembelaan Kaabah dengan pembelaan Masjid Aqsa tu berapa jarak masa dia? Mana selepas Allah perintah Nabi Adam bina Kaabah, berapa tahun lepas tu Allah perintah pula bina Masjid Aqsa.
Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata arba'ina aman, 40 tahun. Antara Kaabah dengan Masjid Aqsa di Palestin, jarak masa pembinaannya selepas siap Kaabah 40 tahun. Ya. Jadi maknanya logik sangat, Nabi Adam dan anak-anaknya juga yang membina Masjid Aqsa. Ya. Kerana Nabi Adam alaihissalam ketika dia meninggal, kata Ibnu Katsir, umurnya 960 tahun. Ya, Ibnu Katsir yang kata. Ulama-ulama sirah yang beritahu 960 tahun. Logik tak selepas Nabi Adam bina Kaabah, dia bina Masjid Aqsa? Logik tak? Kerana jarak masanya hanya 40 tahun. Kalau jarak masanya 4000 tahun, bukan Nabi Adam lah tu, Nabi lain. Ya, itu cara kita nak menentukan kebenaran fakta. Jadi kita tengok apa Nabi sebut, apa para sahabat beritahu. Ya, jadi hadis riwayat Abu Zar memberi tahu kepada kita jarak masanya 40 tahun saja. Jadi sahlah Nabi Adam yang membina bersama anaknya. Yang Nabi Ibrahim bina balik ini kerana telah roboh pada zaman banjir Nabi Nuh alaihissalam. Betul? Sebab Adam, Idris, nombor 3 Nuh. Ya. Kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim datang yang ke-6. Sungguhlah Allah perintah semula Nabi Ibrahim bina Kaabah. Kemudian untuk Masjid Aqsa, Allah perintah Nabi Daud bina. Nabi Daud tak sempat siapkan, disiapkan oleh anak dia. Siapa anak dia? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Itu cerita dia. Jadi kalau orang Yahudi klaim bahawasanya Masjid Aqsa itu milik Nabi Daud dan Nabi Allah Sulaiman, tak betul lah. Kerana dia telah dibina asal-asal oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim bina, angkat semula, ya, membina semula al-qawaida minal bait wa Ismail, dan anak dia tolong. Ya. Jadi Nabi Ibrahim bina bersama Ismail. Kerana apa Nabi Ishak tak tolong? Kerana Nabi Ishak duduk di Palestin bersama dengan mak dia Sarah. Sedangkan Ismail duduk dengan mak dia Hajar. Di mana tuan-tuan? Di Makkah. Jadi memang logik sangatlah Ismail yang membantu. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ya. Kata Nabi Allah Ismail, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu dia bentuk doa, tuan-tuan tengok baris pada huruf yang kedua, Rabba. Ya. Dalam Quran kadang-kadang Rabbuna, kadang-kadang Rabbana. Ya. Jadi kalau Rabbana, ba atau baris atas, kebiasaannya ia adalah doa. Ya. Ia adalah seruan. Ia adalah permintaan daripada seorang hamba kepada penciptanya. Jadi Nabi Allah Ibrahim dan Ismail mohon, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami. Maknanya amalan. Sebab tu bila kita buat amal tuan-tuan, kita doa kepada Allah, mohon supaya amalan kita diterima oleh Allah. Sebagai contoh, tuan-tuan bayar zakat. Ya. Bila kita bayar zakat, kita doa dulu baru bayar zakat ke kita bayar zakat baru doa? Bayar zakat baru doa. Ya. Selepas kita bayar zakat, inilah zakat saya tahun ini untuk apa semua sebagainya, selesai. Kemudian pegawai zakat tu yang terima zakat kita, dia pun mendoakan. Ya. Sebab itu memang kaedah dia, memang Nabi ajar macam tu. Ya. Jadi kita puasa sebagai contoh, kita berpuasa. Ya. Masa kita puasa kita doa. Tapi waktu kita mengakhiri puasa kita, jarang orang berdoa. Kebanyakannya orang berdoa, doa nak makan je tuan-tuan. Ya. Tapi doa di ujung pengakhiran puasanya ramai yang tak buat. Ya. Sedangkan di ujung ibadah adalah waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat macam tu, ya. Puasa sebagai contoh. Ini ibadah yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Siap saja mereka bina Kaabah, apa mereka buat? Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami mana amalan kami. Ya. Ini membuktikan memang siap. Kemudian doa, innaka antas samiul alim. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, engkaulah as-sami, yang maha mendengar. Ya, maknanya yang maha mendengar permintaan hamba. Mintalah apa pun tuan-tuan. Sebab itu bila kita minta, tak payah tinggi-tinggikan suara sangat, ya. Kerana Allah ini maha mendengar. Sebab itu kalau kita ada doa peribadi, minta sendiri dengan Allah. Ya, kita mohon, ya Allah, aku ni ada masalah gini. Ya. Kalau kita doa untuk orang lain, mungkin masalah kita dengan orang lain tak sama. Ya. Macam orang ada masalah jantung, dia pun doa, ya Allah sembuhkanlah penyakit jantung aku. Ya. Mungkin orang lain kata, saya tak ada penyakit jantung, awak aja. Ya. Mungkin kan tak kena tu.
Jadi doa-doa umum itu tak ada masalah. Ya, beri rezeki, beri keampunan, beri rahmat itu boleh. Tapi doa-doa sendiri kadang-kadang ya sesuai untuk kita baca sendiri kerana Allah yang Maha tahu apa yang kita hadapi. Ya, sebab itu Allah As-Sami, Maha mendengar. Ya, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah pakai orang kenal. Tuan-tuan ada masalah tak payah jumpa Tok Bilal, Tok Imam, Tok Syah, tak perlu. Ya, tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan jumpa Allah. Ya, ambil wudu, solat kita kata bangun malam. Ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah kita swasta kan. Sebab sebagai pada kita swasta kan. Ya, kita outsource. Outsource tu maksudnya apa? Kita malas nak bangun. Kita pun jumpa kita kata ustaz ni, dia kata bangun malam. Kita tengok dahi di tangan, kita pun panggil dia. Kita kata ustaz, ya, boleh tak ustaz tolong saya? Ya, dia kan ada apa tu? Kalau boleh ustaz tolong sembahyangkan hajat untuk saya. Ya, hajatnya kan kita, ya, kita lah minta betulnya. Tapi kalau kita nak minta dia tolong doakan kita, itu okey. Ya. Jadi maksudnya ramai manusia yang dia minta melalui orang tengah. Tak payah pakai mediator, tak payah pakai orang tengah. Terus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah itu Al-Alim, Allah yang Maha tahu. Sebab itu sebahagian doa kita Allah kabulkan, tetapi sebahagian lagi Allah tak kabulkan di dunia, Allah tangguhkan. Kerana Allah tahu dah, ya. Ni tuan haji ni, kalau aku bagi, dia kata, ya, saya silap tak datang masjid dah. Ya. Tuan-tuan ingat saya pernah cerita dulu. Saya ulang balik kan, ya, di hujung perbincangan kita. Ada seorang nazir masjid, ya. Bukan di sini lah tempat lain, ya. Nanti tuan-tuan tengok muka nazir lah, ya. Bukan masjid di masjid tempat lain. Tapi di Lembah Kelang juga. Jadi masa lepas pada kuliah, dia ajak saya minum lah. Saya pun berbual dengan dia, ya. Jadi dia kata, ustaz saya ni ada minta dengan Allah, tapi Allah tak kabulkan lagi. Ya, tuan-tuan agak apa dia minta agaknya, tuan-tuan? Ya, tuan-tuan dah boleh agak lah, ya. Tapi agakkan tuan-tuan tu tak betul, ya. Tak betul je, ya. Sebab saya dah agak dah, tuan-tuan mesti ingat yang lain ni, ya. Jadi dia beritahu, saya kata hajat apa, ya. Dia kata saya ni ustaz dah lama dah, ya, minat nak pakai motor besar, dia kata, ya, yang agaknya, ya. Jadi dia kata lama dah minta. Jadi saya pun kata alhamdulillah Allah tak kabulkan, saya kata. Ya, terkejut dia. Dia kata pasal bosan, ya. Kerana saya kata kalaulah doa tuan haji itu makbul, silap-silap malam ni saya minum sorang, saya kata. Ya. Kerana nanti saya telefonnya tuan haji dah Tanjung Malim sampai. Saya telefonnya tuan haji dah sampai Muar, sampai Batu Pahat, ya. Sebab motor sedap, ya. Sana kemari. Jadi bila dipikir dia kata betul kata ustaz, dia kata, ya. Alhamdulillah, ya, apa yang saya minta tu tak makbul, ya. Kerana kalau makbul tuan-tuan mungkin dia dah sibuk dengan motor dia. Saya tidur buatan motor tuan-tuan, ya. Jadi oleh kerana itu kita nak bagi tahu sebahagian daripada doa kita kadang-kadang Allah tangguh, ya. Kadang-kadang Allah tukar dengan benda lain. Kadang-kadang Allah kabulkan di dunia. Kerana Allah itu sifatnya As-Sami Al-Alim, ya, Maha dengar, Maha mendengar. Tetapi Allah Maha tahu nak bagi ke tak bagi, kerana Allah yang mengetahui ujung pangkal hidup kita, tuan-tuan. Ya. Jadi saya nak sekadar itulah, ya, yang saya nak kongsi pada malam ni. Apa ni mudah-mudahan ada manfaat, ya. Jadi berapa ayat tu? 120 sampai 127, ya. Mana 8 ayat kita baca pada malam ni. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Tuan-tuan ada soalan apa? Ada soalan? Tak ada. Mana cikgu kita yang selalu bertanya soalan? Tak ada nama lagi. Tak ada. Jadi tak apa. Alhamdulillah tak ada soalan, ya. Jadi kalau tak ada, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.